تحية مباركة وتحية من عند الله. السلام الله عليكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وأولياء الصالحين، لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا. شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Muka surat 1 dan mukadimah tu telah kita bincangkan pada hari semalam, Yaum bil Ams, hari semalam, semalamlah. InsyaAllah kita baca pada ayat mukadimah tu insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan tidak ada seseorang pun dari kalangan kamu yang tidak melintasi neraka, yakni dengan menyeberangi titian sirat, jambatan sirat. Hal itu adalah hukuman Allah, hal itu adalah hukum Allah yang pasti sudah ditetapkan. Ayat 71, ayat 72. Kemudian kami selamatkan golongan yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim jatuh ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, kita meneruskan diskusi dalam Kutaib Saghirah Hadhihin Nar, inilah neraka.
pada muka surat 1, mengapa neraka. Secara lafazil anzar kita dah sebut semalam tuan-tuan. Yang pertama, keimanan, keyakinan kita diuji kepada perkara-perkara gaib. Ujian keimanan dan keyakinan. Apa yang kita yakin, apa yang kita percaya itu yang sedang diuji. You are what you believe. You are what you believe, apa yang kita percaya. Maka tuan-tuan, 6 persoalan keimanan: al-imanu billah, al-imanu bil malaikah, al-imanu bi kutubi as-samawiyah, al-imanu bir rusul, al-imanu bil qada' wal qadar khairihi wa syarrihi, al-imanu bi yaumil qiyamah. Beriman kepada hari kiamat. Percaya kewujudan neraka adalah termasuk daripada item al-imanu bi yaumil akhirah, beriman kepada hari akhirat. Percaya kepada himpitan kubur. Tuan, peristiwa yang pertama yang akan berlaku kepada rakan-rakan kita yang kita ikuti jenazahnya ke kuburan. Selepas orang terakhir meninggalkan mereka tuan-tuan, ialah itu himpitan kubur. Allahu Akbar. Percaya kepada dhammatul qabr. Orang yang soleh, orang yang baik, dia akan dihimpit kubur bagaikan seorang ibu yang memeluk anak yang dikasihi, anak yang disayangi. Baliknya tuan-tuan, orang yang fasik, orang yang kafir, orang-orang munafik, bercerakah kanan dan kirinya, tulang belulangnya dihimpit oleh kubur. Kemudian datanglah Munkar dan Nakir. Maka tuan-tuan, ujian keimanan dan keyakinan kepada perkara-perkara gaib. Sebab tuan-tuan sedang jemaah berhati Allah, dalam peristiwa sirah An-Nabawiyah 13 tahun 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah. Ayat-ayat yang turun, ayat-ayat yang pendek, fokus kepada keimanan dan keyakinan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Nabi SAW sebut dan minta kepada ahli keluarganya, kaumnya, supaya katakan Allah itu satu. Kan? Persoalan keimanan, persoalan tauhid. 13 tahun. Peristiwa dan Isra' dan Mi'raj berlaku pada ayat-ayat Makkiyah, pada fatrah Makkiyah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipanggil As-Siddiq. Kan? Bila mana ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar oleh Abu Lahab, tak tahu ke cerita baru apa berlaku. Semalam Muhammad pergi ke langit dalam masa beberapa jam, pulang balik, perjalanan yang sangat jauh. Kan? Apakah jawapan daripada Sayyidina Abu Bakar? Bahkan perkara yang lebih dahsyat daripada itu, jika datang daripada Nabi Muhammad, la sadaqtuhu. Aku akan membenarkannya. Tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, kita di akhir zaman ni sebut mana Sayyidina Abu Bakar di akhir zaman. Kitalah. Jadi kita belajar Quran, belajar hadis, supaya kita membenarkan. Tuan-tuan, membenarkan. Akhir zaman tuan-tuan, yang benar dikatakan yang salah dikatakan yang benar. Itu yang berlaku tuan. Tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, ianya merupakan ujian keimanan dan keyakinan terhadap perkara-perkara gaib, perkara ghaibiyat, perkara sam'iyat. Allahu Akbar. Hakikatnya saya, tuan dan puan sedang jemaah, telah dan akan terus diuji. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi ke perkuburan, seronok dengar talqin. Talqin itu akan dibacakan kepada kita satu hari nanti. Di antara bait-bait bacaan talqin yang menarik tuan-tuan, ialah dengan menyebutkan nama almarhum
maka di antara disebut tuan-tuan ialah telah selamatlah almarhum ini daripada fitnah dunia dan berehatlah kamu di alam barzah. Kita nak begitu. Mujahadah tuan-tuan. Macam kita yang dah biasa datang masjid ni mujahadah juga. Kadang mikir baru bangun pagi tu nak pergi masjid ke? Dia ada tak tuan-tuan? Ada. Dia tak kira kau start ke, baru nak start ke tuan-tuan. Dia mari. Baiklah tidur. Tapi kita alhamdulillah repetition make perfect. Tuan, pengulangan. Tuan-tuan di Al-Jandrami tuan-tuan dia ada panggil daurah arba'in. Ingat tuan-tuan pun pernah pergi ke Pondok Yayasan Al-Jandrami tu, dia panggil daurah, baru ni baru habis satu round. Ramai-ramai itu biasa warga-warga tua lah tuan-tuan, warga-warga emas. Ada seorang tu orang muda tuan-tuan, menari tuan-tuan. Tuan-tuan, sembang-sembang, rupanya siapa tuan-tuan? Pakar mekanik basikal. Kan zaman sekarang banyak orang naik basikal kan. Dia pernah ni Azizul Hasni punya, dia pernah tolonglah basikal Azizul Hasni. Duduk daurah. Orang muda lagi tuan. Tak sampai 40, orang lelaki. Baca subhanallah. Duduk baru ni dalam talil fidak, baca 70,000 zikir la ilaha illallah. Dia tengok subhanallah, menarik. Dia kata inilah yang saya cari, Ustaz, saya cari ni. Saya jumpa di sini. Oh subhanallah. Dia tengok dia tak tidur. Saya dulu masa nak start belajar talil fidak ni tuan, saya ingat 2-3 kali lah saya tertidur. Dah dekat-dekat 1 jam lah baca tu, saya tidur 2-3 kali baru bangun. Saya lah tuan. Yang sekarang ni alhamdulillah. Bila talil fidak ni seronok. Kan. Subhanallah tuan. Tu rezeki masing-masing tuan. Rezeki seronok duduk dalam majlis zikir, seronok duduk dalam majlis tahlil, seronok duduk dalam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tak seronok dah kepada benda-benda lara ni. Dia kedai buka lagi ustaz. Adik dengan orang rumah pun kadang kerja-kerja lah, tapi time semayang pergi berjemaah. Allahu akbar. Yang kedua, sebagai ujian kepada taat kepada Allah ataupun derhaka kepadanya. Kita sebutkan semalam tuan-tuan bahawa persoalan neraka ini termasuk pada pembahagian yang kedua dalam maksud dan definisi takwa. Wajtinabi nawahi, meninggalkan, mengabaikan daripada tegahan, siri tegahan, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan merasai gerun dan takut kepada kemurkaan Allah yang endingnya neraka. Maksud keimanan tuan-tuan, maksud takwa tuan-tuan, kita tak melakukan perkara tegahan, kita tak mencuri, kita tidak merompak, kita tidak rasuah, kita tidak buat sekalian list yang dilarang oleh Allah SWT, zahiran wa batinan. Orang ada ke orang tak ada ke, sebab Allah melihat, Allah mendengar, Allah memerhati, Allah muttali' alaih. Allah SWT mematikan kamu. Kenapa? Kerana tak nak buat, kerana gerun dan takut kepada kemurkaan Allah. Semalam tuan-tuan, hari Senin, hari ni hari Selasa, ada kuliah Tuan Guru Hafiz. Dia baca bab apa tuan-tuan? Bab kitab Barul Mazi, cerita tentang kelebihan salawat atas Nabi SAW. Kelebihan yang ke-19. Allahu akbar. Di antara huraiannya tuan-tuan, boleh dimuhasabah lah. Boleh dimuhasabah tuan-tuan. Orang ni kata, ustaz, saya dah banyak dah zikir, saya dah banyak istighfar, saya dah istighfar 100 kali, 70 kali, 80 kali sehari, tapi kenapa masih lagi kehidupan kita ni, kehidupannya, rezekinya agak sempit. Muhasabah balik tuan-tuan. Mungkin dalam kita beristighfar kepada Allah SWT itu, dalam masa yang sama kita masih mengekalkan lagi dosa kepada Allah, hak Allah, dosa kepada manusia, hak manusia. Mungkin kita menzalimi, wahai suami, kamu menzalimi hak isterimu, wahai isteri, kamu menzalimi hak-hak
ke atas suamimu. Wahai anak, kamu ada masih lagi ibu dan bapa kamu menzalimi hak-hak ibu bapa ke atasmu. Wahai ibu dan bapa, kamu menzalimi kepada hak-hak huquq alaina ajmain, orang yang memiliki hak ke atas agama, ke atas kita. Perhati baik. Dan yang paling besar adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. So sahabat ni cerita dia istighfar, saya baca-baca balik, saya sembang, pernah tak tinggal solat? Ya lah ustaz, saya kuat sembahyang sunat tapi dia tak qada solat dia. Qada solat, selesaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang banyak berzikir, banyak berselawat, banyak beristighfar, dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan rezeki. Jadi datangnya neraka ni sebagai ujian kepada taat kepada Allah ataupun derhaka kepadanya. Yang ketiga, sebagai balasan kepada keingkaran dan kezaliman semasa di dunia dahulu. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, saya baru tengok satu video baru lagi, apa nama, Habib Rizik yang Indonesia tu. Saya pun tak faham apa benda dia sebut. Dia pegang mic, depan tu ada tiga orang hakim kan. Saya tidak redha dunia dan akhirat. Allah. Yang sebut tu orang alim tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, janganlah kita menzalimi tuan ni. Zalim. Dia sebut tuan-tuan zalim yang pada ayat 72 yang surat Muqaddimah ni, sudah tengok dalam tafsir. Wa nazaru zalimina fiha jithiya. Zalim ini ialah dia tafsir sebut, Imam Qurtubi sebut zalim ini adalah golongan musyrik. Mereka menzalimi dalam hak ubudiyah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Mereka mengubudiahkan diri kepada Allah, mereka jadikan makhluk. Mereka zalim pada ketauhidan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim dalam disebut oleh ulama-ulama kontemporari juga tuan, ialah zalim apabila kita tidak melaksanakan hak-hak al-huquq alaina, orang-orang yang memiliki hak ke atas kita. Manusia menzalimi manusia, Allah tidak menzalimi. Mana? Surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi, menganiayai seseorang sekalipun seberat zarah debu. Allah tak zalim. Dan dalam ayat lain semuanya tuan, manusia yang menzalimi diri manusia sendiri. Dan kalaulah amal yang seberat zarah itu adalah amal kebajikan, nescaya akan Allah ganda-gandakan dan akan memberi dari sisinya pahala yang sangat besar. Tuan-tuan dan jemaah mati Allah, apakah ada satu kebaikan yang kita lakukan tuan, dan kebaikan itu benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni anak saya nak ambil SPM kan, saya minta dia tawassul. Ayah apa benda tu tawassul? Dah pernah dengar tawassul? Tawassul dengan amal ibadah yang kamu buat selama ni. Dia dah menggelabah. Apa yang kamu buat selama ni satu kebaikan, ialah benda tu baik dan ianya adalah ikhlas kepada Allah SWT. Peluh dia. Dipikir-pikir tak ada lah. Ialah dia hafal Quran tuan, 30 juzuk, syahadah ada. Dia dah menggelabah lah, budak-budak kan. Dia tak ada tu. Sebab dia ada plus tu, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak ambil sajak-sajak SPM ni. Ambil SPM 8 bulan je. Tuan. Ialah apa Quran tu berlamalah. Anak ambil SPM pun dah lewat dah 20 tahun lebih dah baru nak ambil kan. Dulu takut sangat nak ambil SPM, ambil tempat tahun ni dah lain dah. Yang tahun lepas ambil tahun ni last punya. Kalau ambil yang ini lagi susah. Cari amalan. Baru kita perasan tuan-tuan. Tuan-tuan, sedang jemaah, tuan dan puan adalah orang yang datang ke Masjid At-Taqwa ni puluhan tahun. Ustaz, saya datang masjid ni tuan-tuan sejak saya pencen, alhamdulillah tak pernah miss walaupun Ustaz. Kalau miss pun saya sakit. Allah. Tuan, buat kerana Allah. Ada satu perkara tuan, kita boleh tawassul dengan amalan, pergi ke masjid.
Ya Allah, aku ada masalah. Ya Allah, jadi Allah, benarlah amalan aku buat tu kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan. Mungkin kita nak tawasul kepada doa kita ni kepada ada permasalahan dalam hidup supaya Allah SWT carikan jalan penyelesaian. Tuan-tuan, sebab tuan-tuan hebat amal kebajikan ni. Kita boleh muhasabah tuan. Pagi ni tuan, boleh sebut tak 1, 2, 3 amal kebajikan yang kita buat memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pelekeh kita pun tak kisah, memang kita nakkan thawab min indillah, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muhasabah tuan-tuan. Tuan-tuan, ayat di atas menunjukkan betapa Allah Maha baik dengan digandakan pahala kebaikan berbanding amalan kejahatan dan keburukan. Disebutkan tuan-tuan dalam ayat-ayat lain, dalam hadis yang sahih, 700 kali lipat ganda yang maksima, 700 kali lipat ganda. Pagi ni infak pagi, tuan-tuan yang dah infak mabrur, tuan-tuan yang sebelum nak keluar masukkan RM1, Allah Subhanahu Wa Taala infakkan menjadi RM700 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. RM10 darab lagi tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan RM100, Allah SWT ada di sisi Allah SWT. Mana dalil? Min ladunhu ajran azima. Dalam syarah menyebutkan tuan, Imam Qurtubi menyebutkan ajran azima ni, nakirah ni, dia punya hukum ni tuan-tuan, dia lebih bukan 700, lebih lagi. Min haitsu yasha, Allah SWT ikut Allah SWT nak bagi. Namun kejahatan yang kita buat tetap satu. Kebaikan Allah SWT gandakan. Dan di bawah muka surat 1 tuan-tuan, ialah 3 ayat Al-Quran yang tajuk buku ni. Ada orang tanya, kenapa pula buku ni namanya Inilah Neraka, Hazihin Nar? Ada satu lagi buku, insya-Allah lah lepas ni lah, dia panggil Tilkal Jannah, itulah syurga. Inilah neraka, itulah syurga. Dia ambil daripada cuplikan ayat Quran. Hazihin Nar terjemahannya inilah neraka. Inilah neraka Jahannam, inilah neraka Jahannam. Kenapa ambil itulah syurga? Kerana ayat Allah SWT, Tilkal Jannah, itulah syurga. Nanti insya-Allah kita akan tengok tuan-tuan tafsirannya inilah itulah pada esok pagi insya-Allah. Kita tengok muka surat 2 tuan-tuan, doa menghindari azab neraka. Allahu Akbar. Tahu dah ustaz doa-doa ni tuan-tuan, tak baca, tak amal, tak istiqamah. Doa ni pula doa daripada ayatun min ayatillah, terletak dalam suratul Furqan ayat 65. Baca sama-sama tuan. Rabbana srif anna azab jahannam. Baca tuan-tuan. Sekali lagi, muka surat 2. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sekali lagi. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sekali lagi, last. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari azab neraka Jahannam. Sesungguhnya azab-Mu itu adalah kebinasaan yang kekal. Surat Al-Furqan ayat 65. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jom kita berikrar tuan. Doa ni jangan kita tinggal. Masuk dia panggil, yalah, kita dah 3 kali baca ni, insya-Allah kita download terus, install masuk kepala kita. Sembahyang sunat, lepas baca Quran,
nampak air hujan turun, kita Allahumma shayban nafi'an, baca Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana. Doa yang mustajab di waktu yang mustajab. Antara doa-doa yang mustajab ialah doa yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil doa maksur, pembagian ulama. Pembagian yang kedua, doa yang selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, dia panggil doa ghairu maksur. Doa daripada sahabat, doa daripada tabi'in, doa daripada alim ulama, mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Taala, mereka-mereka yang diberikan ilham. Hebat tuan-tuan doa-doa. Maksudnya doa semua kita ambil. Jangan pula ada setengah orang kata, tak ustaz, saya nak ambil doa yang maksur je, doa Quran dan Sunnah je. Habis doa alim ulama saya tak nak ustaz. Nampaklah sombong sangat. Bila kita belajar, saya tuan belajar bahasa Arab, tengok, lepas tu jumpa pula kan, kita tengok dalam kitab Ratibul Haddad, himpunan doa Ratibul Attas, salawat-salawat tuan, subhanallah. Subhanallah tuan. Maknanya tuan, ulama-ulama kita ni, mereka yang dekat dengan Allah, mereka yang mahir bahasa Arab, mereka ni Allah bagi ilham tengah-tengah malam angkat tangan doa mereka luar biasa, bahasa Arab yang tinggi. Confirm orang ni rindukan Rasulullah SAW, cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil doa maksur Al-Quran dan Sunnah, ambil doa-doa ghairu maksur daripada alim ulama kita ni. Baru dalam kondisi kehidupan ini kita ada banyak doa, kita tumpang doa-doa yang barakah insya-Allah. Tuan-tuan, doa selepas tahiyat akhir sebelum salam. Ini saya ingat tuan-tuan semua kita buat ni sebagai suatu pengulangan. Mana dapat dalilnya ustaz? Daripada riwayat Imam Muslim. Boleh cari dalam, kalau tuan-tuan nak cari apa ustaz, nombor 588 tuan-tuan, kalau ada lah, tinggal kat pustakaan ada kot kan. Pustakaan kita ni Masjid Taqwa ni, saya lepas-lepas subuh pagi-pagi kadang pergi, ada buka 588. Jumpalah hadis ni, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, termasuk hadis sahih. Pada kategori hadis sahih. Doa ini dibaca selepas habis baca tahiyat sebelum nak bagi salam, termasuk pada kedudukan doa yang mustajab, mauqi' kedudukan doa yang mustajab. Ikut tuan-tuan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri masihid dajjal. Sekali lagi tuan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarril masihid dajjal. Last tu nak bagi lengkap 3 kali insya-Allah, kita teringatlah teringat insya-Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada 4 perkara tuan. Yang pertama, siksa kubur. Yang kedua, siksa azab api neraka. Fitnah ketika hidup dan mati. Fitnah hidup ni banyaklah tuan, banyak ujian-ujian kehidupan. Fitnah maksud ujian. Lepas kita meninggal ni, orang cerita buruk kita. Ni kadang orang-orang filem-filem kadang meninggal kan, filmnya main lagi, kadang orang sebut buruk-buruk dia. Itu contoh tuan-tuan. Betul lah doa yang keempat sebelum salam solat jenazah tu, wala taftina ba'da maut, fitnah selepas mati, kita tak nak tuan. Dan tuan-tuan, bagi kita yang hidup ni, sahabat kita yang dah meninggal tuan-tuan, ke atas kita. Saya baru ni masa musim PKP, Tuan Guru Hafiz ni ada ziarah satu yang bersama kami meninggal di Putrajaya. Ini satu amalan yang dia buat, ditunjukkan supaya buat tahlil semua, okey. Lepas tu bagi sikit masa tazkirah, cerita kebaikan ayah. Ni anak-anak semua ni, ceritakan kebaikan dia. Cerita kebaikan dia, subhanallah, mengalir mata tuan-tuan. Ini sebenarnya ini sunnah.
Cerita kebaikan dah tak ada, jangan kita sebut keburukan, cerita kebaikan-kebaikan. Tuan-tuan. Jadi kita minta, kita yang masih hidup nanti kita meninggal, kita tak nak ada fitnah hidup dan mati. Dan selamatkan kami ya Allah daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Allahu Akbar. Minta jauh. Jadi tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pada esok pagi insya-Allah. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Kau golongkan kami sekalian yang hadir di masjid ini wahai Allah, termasuk daripada golongan orang yang suka mendengar akan perkara-perkara yang baik, ilmu-ilmu yang baik, ya Allah, dan berikan kami kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri masiihid dajjal. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudahu ya Allah. Rabbana wa taqabbal minna du'a. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma idfa' warfa' 'anna al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhihi al-qaryah wa an biladina wa biladil muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.